Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera guys. Selamat kembali ke channel Si Tukang Cerita. Nama aku Acap. So pada korang yang dah subscribe channel aku ni, aku ucapkan jutaan terima kasih kepada korang punya support. Dan pada korang yang belum lagi subscribe ataupun yang baru je jumpa channel aku ni, aku harap korang boleh tekan butang like, share dan subscribe. Serta tekan sekali butang loceng tu supaya korang tak ketinggalan cerita aku yang akan datang. So malam ni guys, aku just nak bercerita pengalaman aku ketika buat konten-konten seram ni lah. Dan sejak daripada aku buat posting-posting kisah seram di Facebook aku sendiri, dan sehinggalah aku buat video-video seram ataupun video-video storytelling kisah seram di channel Si Tukang Cerita ni. Okay, so nak tahu macam mana pengalaman aku tu? Let's check it out. Hashtag Seram. Okay guys, pengalaman aku menulis ataupun bukan menulis lah, orang kata buat posting kisah seram ni bermula daripada aku aktif dalam Facebook. Okay, sebenarnya dulu ni memang aku tak adalah nak tulis-tulis kisah-kisah seram pun. Walaupun aku memang minat dengan cerita-cerita seram, baca-baca buku seram ni memang aku minat. Tapi aku tak into buat posting-posting seram. Aku lebih menulis tentang keselamatan dapur lah waktu tu. Keselamatan dapur, kisah-kisah masyarakat kan. Tapi entah macam mana, satu hari tu aku dapat pengalaman yang, kalau korang ada tengok video aku pasal rumah sewa Gombak tu kan, sejak daripada hari tu aku rasa macam aku nak lah tulis cerita-cerita seram ni kan. Dan lagi satu, orang yang selalu suka cerita kisah seram ni, selalunya bila kau nak bercerita dengan dalam circle korang tu, diorang selalu anggap kau macam kau ni je kan, banyak tengok movie kau ni kan. So banyaklah kisah pengalaman-pengalaman aku yang aku tak dapat diceritakan pada orang. So salah satu medium yang aku pilih adalah Facebook ketika tu, dan kemudian baru YouTube lah. Okay, aku mula buat posting kisah seram ni tak salah aku waktu tahun 2020, kalau tak silap aku lah, 2020 ujung-ujung je tu lah. Okay, bermula dengan kisah pasal rumah aku kat Gombak tu lah. Okay, 2-3 posting aku buat tu macam biasa lah. Aku type apa benda semua, dan bila masa yang sesuai aku buat post lah. Aku post kan, tak ada apa-apa sangat lah. Cuma ada satu hari ni, okay, dalam bilik ni juga dalam studio ni juga, waktu tu kedudukan komputer aku bukan macam ni lah. Kedudukan komputer aku dekat sebelah sana. Dan yang korang nampak langsir ni adalah tingkap tu guys. So aku duduk rapat dengan tingkap, aku hadap komputer aku. Biasanya aku akan buat drafting dululah dekat MS Word kan. Drafting dulu apa yang aku nak tulis kan, dia punya kronologi cerita, susunan-susunan cerita aku nak buat macam mana kan. Okay, waktu aku tengah menulis tu, tengah naik. Waktu tu pukul dah dekat pukul 1 pagi. Tengah menaip. Tiba-tiba guys, aku terdengar ketukan macam duit shilling diketuk dekat cermin tu. Ketak. Macam itu. Tu aku macam, kat mana kan? Dekat sebelah sana tu kan ada juga tingkap, ada juga cermin. Tapi aku tak expect lah orang boleh ketuk cermin kat sana. Sebab okay, rumah aku tinggal dekat townhouse tau. Kalau korang yang tak tahu townhouse adalah rumah teres. Dia 2 tingkat, tapi bawah tu owner dia lain, atas owner lain. Dia ada 2 biji rumah yang bertindan lah sebenarnya. Hampir dari luar nampak macam rumah teres sebenarnya, tapi dia 2 rumah yang bertindan. So aku punya rumah di bahagian atas. Okay, cermin dekat sebelah sana tu yang memisahkan bilik aku dengan bilik anak aku ni adalah macam satu kolong lubang besar lah.
ada bilik air tengah-tengah, tapi dekat luar ni macam ada ruang yang besar gitu. So memang tak boleh, orang tak boleh berdiri kat situ kan. Orang tak boleh masuk ke situ sebab bawah ni adalah yard untuk orang yang tinggal di bawah untuk jemur baju benda semua bawah ni. Okey, so mustahil orang akan ketuk kat situ. Dan mustahil juga untuk orang ketuk shilling dekat cermin kat sebelah sini guys. Mustahil guys. Sebab belakang ni tak ada bumbung, tak ada orang kata tak ada apa, awning, tak ada awning untuk diri kat situ. Dan kalau ada awning sekalipun, aku akan dengar tapak kaki orang lalu kat situ. Okey, itu adalah pengalaman pertama. Dan sejak daripada malam tu, aku sering kali mendengar benda-benda tu. Okey, seterusnya aku keep it terus menulis dan buat posting-posting kisah seram tu. Dan ada satu ketika, waktu tu tak salah aku bulan tak ingat lah bulan berapa kan, tapi aku bertemu dengan satu channel ni, channel The Segment. Okay, channel The Segment. Aku tengok channel ni, best lah, cuma cerita-cerita kan. Lepas tu dia punya caller semua cerita-cerita, best lah. Ini memang platform untuk aku, boleh lah kita nak bercerita lah kan, nak bercerita. So aku pun draft lah 2-3 sinopsis cerita, dan aku cuba nasib lah hantar dekat Bro Hafiz kita kan, Bro Hafiz The Segment. Okay, aku hantar dekat dia. Alhamdulillah kan, selepas beberapa minggu menunggu, seminggu ke 2 minggu macam tu lah menunggu, aku macam mungkin cerita aku tak best kot, sebab tu aku tak terpilih kan. Tapi Alhamdulillah akhirnya Bro Hafiz text aku dekat Discord. Kata dia bila free, jom shooting, jom shoot untuk ni lah, untuk malam podcast lah masa tu. Okay, aku pun okey je lah. Kita set pada hari Khamis malam, tak salah aku lah, hari Khamis malam lah macam tu. Khamis malam Jumaat, waktu tu isteri aku balik kampung. Isteri aku balik kampung nak uruskan perkahwinan adik ipar aku lah. So aku tinggal sorang-sorang kat rumah. So bila dah setting benda semua, pukul 11.30 Bro Hafiz call, dan kita orang pun buatlah podcast malam tu. Waktu tu aku bercerita tentang kisah Abang Rela. Lepas tu kisah dekat pejabat. Dan lagi satu kisah pasal urus jenazah warga asing. Dan ketiga-tiga cerita ni juga aku ada buat dalam aku punya video YouTube. So korang boleh check it out. Nanti aku setkan link dekat atas ni sekali. So korang boleh check it out kat sana lah. Kau cerita. So masuk cerita yang ketiga, cerita pasal jenazah tau. Cerita pasal jenazah waktu tu, kalau korang ada boleh tengok lah dekat di segmen punya playlist. Ada waktu aku dengan Bro Hafiz buat calling malam tu, malam podcast, tiba-tiba dia punya lampu bilik dia tu macam terpadam sendiri. Dan waktu aku tengah bercerita, tiba-tiba monitor dia pun terpadam. Okay, itu satu lah. Habis saja kita orang buat recording malam tu. Okay, aku pun borak-borak sekejap dengan Bro Hafiz sama dia semua. So kita orang pun hang out lah lepas tu. Letak telefon. Lepas tu aku ada buat recording jugalah dekat phone aku kan. Buat recording masa aku bercerita lah. So tengah-tengah aku bercerita tu guys, tiba-tiba aku terdengar macam ada bisikan tau. Bisikan dekat telinga aku. Tiba-tiba dia cakap macam ni, ya ke? Oh, remang guys. Dah lah aku cerita bilik yang sama kan. Dia boleh cakap, ya ke? Dia dengar tu jelas tak jelas, tapi sayup-sayup dengar macam, ya ke? Macam tu. Aku dah lah duduk sorang-sorang kan malam tu kan. Aku pun apa lagi, aku kemar-kemar barang aku, masukkan laptop aku dalam beg. Aku ambil lah selai dua baju dengan baju kerja aku sekali. Aku terus kunci pintu rumah. Aku call ayah aku, dah tidur belum? Abang nak balik rumah ayah ni.
Sebab rumah aku dengan rumah ayah aku tak jauh. Kalau jalan kaki lebih kurang 15 minit, naik kereta dalam 5 minit dah sampai dah. So aku malam tu aku tidur rumah mak bapak aku. Weh, tak berani dah tidur sorang-sorang kan. Sebab tu lah pengalaman pertama yang aku dengar dekat ni. So lepas daripada tu ada jugalah dengar macam bunyi-bunyi juga, tapi aku anggap tu sebagai satu cabaran lah. Dan lagi satu aku anggap mereka memang ada, kan, ada di sekeliling kita, dan tak perlulah kita nak terlalu macam macam takut sangat pun tak boleh kan. Dia just macam kita tak kacau dia, dia tak kacau kita, macam itulah. Dan apa yang aku cerita ni pun aku bukannya nak memburuk-burukkan dia, cuma aku nak menyampaikan pengajaran kepada orang. Okey. Selain daripada tu, ada juga beberapa gangguan dan setakat dengar bunyi-bunyi tu biasalah. Tu memang bunyi biasalah. Klise lah, orang kata klise kan, dengan bunyi buli lah, orang tarik meja lah, benda tu klise lah kan. Sedangkan rumah dekat bawah ni tak ada orang duduk, tapi aku dengar dekat bawah ni macam ada orang berpindah ganda apa benda semua kan. Tu klise lah, biasa lah. Dan ada satu pernah terjadi, aku tak tahu lah itu mungkin perasaan aku ke, ataupun tak tahu, aku tak tahu aku tak, Allahualam, aku tak boleh nak cakap. Ada satu hari ni anak isteri aku semua dekat luar kan, tengah tengok TV, tengah isteri aku tengah layan anak-anak aku kat dalam bilik. Waktu tu aku baru siapkan kerja aku lah, macam biasalah, siapkan kerja benda semua. Dan malam tu aku rasa macam aku nak solat hajat, sebab masa tu kita orang tengah siapkan satu projek e-wallet untuk company aku lah. So that's why kalau korang perasan aku jarang post video. Selalunya aku post video seminggu 3 kali, sekarang ni aku post video seminggu sekali, seminggu 2 kali, disebabkan aku terlalu busy dengan projek tu. Okay, aku minta maaf kan. Okay, balik pada cerita. So malam tu aku rasa macam aku nak solat hajat, aku nak minta dipermudahkan urusan aku untuk esoknya, sebab aku nak buat presentation video untuk launching. So waktu aku solat, mula aku solat isyak dulu. Dah solat isyak tu aku bangun semula untuk solat hajat lah. Bila aku tengah solat hajat tu, solat hajat yang terakhir tu, aku masa nak bagi salam, aku terasa macam dekat belakang aku seperti ada orang yang beri salam juga. Dan untuk pengetahuan korang, sepanjang aku solat tu, aku rasa macam belakang aku macam ada orang yang follow aku solat tu. Masa dia bagi salam tu, aku dengar dia cakap, tapi salam dia tu macam tak penuh lah, macam assalam, macam itu je. Dan kemudian aku toleh ke belakang, memang tak ada apa lah. Belakang aku memang tak ada apa, kosong je, tak ada. Memang aku seorang je solat kat situ, aku seorang. Okey, tu antara pengalaman yang ketika aku dah masuk dalam bidang YouTube lah. Dan yang terbaru ni aku sediakan sekali footage dia lah. Yang terbaru ni pengalaman aku ketika aku buat hosting untuk space Twitter Arkib Angka Negara. So untuk pengetahuan korang, aku adalah salah seorang host #Sembang Seram Arkib Angka Negara. Okay. So sesi ni biasa kami akan buat setiap hari Khamis jam 10 malam hingga 12 malam. Dihostkan oleh 3 orang host lah. Yang pertama super host kita, Dr. Kamarul Arifin. Korang mesti kenal lah Dr. Kamarul Arifin. Yang kedua kita ada Dr. Tajul Arifin, adik kepada Dr. Kamarul. Dan yang ketiga adalah akulah. Kira aku ni orang baru untuk hosting. Aku rasa aku baru buat 5 ke 6 session lah dengan dia. Baru lagi. Okay. So 3-4 session yang awal tu, aku kurang lah, memang boleh dikatakan tak ada apa-apa gangguan, kecuali gangguan teknikal lah. Laptop aku lah kadang-kadang macam
hang kejap lah, kadang-kadang handphone aku hang lah. Ada, yelah dia benda-benda teknikal lah. Benda macam tu memang tak ada terlibat pun dengan makhluk alam sebelah ni. Memang tak ada terlibat. Memang laptop aku dan handphone aku sendiri yang problem. Tapi minggu yang ke-5 dan ke-6 aku ada 2 minggu ni. Aku cerita minggu yang first ni aku kena. Kita orang buat setiap hari Khamis tu 10 malam tu. Dan setiap hari Khamis juga rumah mak aku akan buat tahlil Yasin apa semualah. Tapi pada minggu yang itu aku tak dapat hadir lah. Sebab petang tu balik kerja dah lambat apa semua. Aku Yasin kat rumah je lah. Okay. So mama aku call lah pukul 9. Bang, datanglah rumah ambil makanan ni, mama masak banyak ni. Aku cakap dengan mak aku, tak boleh lah mak, tengah premier ni YouTube. Oh ya ke? Okey lah, tak apa. So aku beritahu dengan rumah aku, nak tak pergi rumah mama ambil makanan, bawa lah anak-anak sekali pergi sana. Dia kata, rumah aku kata okey lah, tak apalah, dia pergi lah. So dia orang pun pergi lebih kurang pukul 9.30, 9.40 macam tu dia orang pergi lah. Macam biasalah, bila dah pergi rumah mak aku, dah nampak cucu-cucu dia datang, memang sangkut lah. Memang sangkut lama lah kat sana kan. So pukul 10 kita start buat hosting. Aku yang hostkan malam tu. Aku yang on space malam tu. Lebih kurang dalam setengah jam kot. Lebih kurang dalam setengah jam 45 minit kita orang bersiaran. Tiba-tiba aku dengar dekat kerusi aku ni, belakang ni. Aku menghadap komputer kat sana. Aku rasa macam ada kelibat anak aku yang sulung. Dia memang kalau time aku buat spaces, dia memang suka masuk lah. Aku tak kunci pintu. Kalau aku buat space, aku tak kunci pintu. Dia orang boleh masuk tengok aku buat kerja aku semua. Aku pun buat tak indah je lah. Buat tak indah macam yalah anak kan, mungkin dia orang dah balik ke apa kan. So aku buat bodoh je lah. Okay, nak dijadikan cerita, ada seorang pendengar ni tengah dia request mic. Dia nak cerita pasal kisah seram dia. So aku pun approve, bagi dia cerita. So bila masa dia tengah cerita, aku offkan mic aku letakkan kejap aku punya headphone, letak kat bawah. Aku minum lah kejap kan, haus kan. Tiba-tiba aku dengar anak aku panggil aku. Dengar suara anak aku, Daddy. Aku pun tak pandang lah. Aku cakap, jangan kacau Daddy tengah work. Aku cakap macam tu. Lepas tu aku pakai balik aku punya headphone nak dengar lah. Nak dengar cerita daripada pendengar tu. Sekali lagi aku dengar suara Daddy. Aku cakap jangan kacau Daddy tengah work. Aku cakap macam tu. Aku dengar lagi kan, Daddy, dia panggil macam tu. Aku letak lah. Aku apa hal anak aku ni nak buat susu ke apa kan. Aku bangun lah. Aku keluar. Aku tengok rumah aku tak ada orang guys. Rumah aku tak ada orang. Dan waktu aku keluar tu, aku tengah jalan lah, nak make sure rumah aku ni tak ada orang ataupun tak ada siapa-siapa. Aku jalan sampai depan. Tiba-tiba aku dengar suara anak aku kat bawah bagi salam. Assalamualaikum. Dia orang baru balik daripada rumah mak aku. Dan aku terus patah balik. Aku duduk kat sini. Aku selawat 3 kali. Aku baca ayat kursi benda semua. Dan aku cakap, kita ni kalau kau ada kat sini, niat kau baik, kau duduklah. Kan? Kalau niat kau tak elok, kau keluarlah. Kan? Kau nak dengar-dengarlah. Janganlah ganggu anak. Janganlah ganggu aku dan anak bini aku. Cuma situ je lah. So aku sambung. Aku habiskan juga sesi malam tu. Habis sesi aku tutup aku punya laptop semua. Aku solat 2 rakaat, ambil wuduk, semua tidur semua. Dan aku usap muka anak aku, anak bini aku semua dengan air Yasin yang memang sentiasa ada kat rumah ni. Dan aku tidur. So Alhamdulillah memang tak ada apa gangguan yang lebih daripada tu lah. Okay. Dan satu lagi pengalaman yang aku rasa benda ni agak, macam aku cakap tadi, aku akan sediakan footage lah. Aku ada juga cerita dekat aku punya Telegram, Bilik Seram Situkan Cerita. So korang boleh join kat sana. Aku sediakan link dekat description box. Sama juga, malam tu aku hostkan
sesi space Akib Angkatan Negara. Sama juga kita mula pada jam 10 malam. Tapi waktu tu anak isteri aku semua ada kat rumah. Okey, sesi tu berjalan lancar lah. Alhamdulillah, aku punya isu teknikal tak ada. Laptop aku semua okey, aku punya phone pun semua okey, benda semua. Okey, jam 11.35 malam waktu tu Dr. Kamarul dia nak start cerita pasal ada satu cerita yang dihantar oleh oleh pendengar lah. Dia hantar melalui DM Twitter dan kita akan bacakan. So, waktu Dr. Kamarul nak start cerita tu, aku tiba-tiba rasa macam tak ada satu feeling yang tak best lah. Macam belakang aku ni panas, telinga aku macam panas kan. Tiba-tiba macam sejuk, meremang gitu kan. So aku off mic, aku bacalah apa yang patut, baca yang kursi, apa benda semua kan. Okay, dah lega lah, tak ada apalah. So habis dia Dr. Kamarul cerita. So turn aku pula nak ceritakan pasal nak baca cerita daripada pendengar dekat DM juga. So waktu aku nak mula baca cerita tu, tiba-tiba dengar bunyi benda jatuh. Kedekak. Aku toleh ke belakang. Benda jatuh tu kan. Waktu tu tengah live tu. Dr. Kamarul ataupun dia orang nama glamour dia Dr. Caku. Dia sound aku. Apa benda tu? Dia cakap. Aku macam tak logik guys. Dalam bilik aku ni, bilik selain daripada aku buat studio untuk recording dan benda semua, aku jadikan bilik aku ni sebagai bilik solat. So ada ampayan tempat isteri aku gantung telekung, gantung kain pelikat, dan juga aku gantung baju-baju aku untuk buat syuting. Dia semua aku akan gantung situ, macam wardrobe lah. Dan aku gantung kat ampayan IKEA tu tau, yang bawah dia ada kaki 4. Dan dia takkan boleh jatuh kalau tak ada orang yang tolak. Kebetulan isteri aku lalu, aku memang tak tutup pintu. Dia tegur aku, apa yang jatuh? So, aku tunjuk lah benda tu. So, isteri aku tolong naikkan. So, memang aku tak sempat ambil gambar lah masa tu. So, aku macam, yalah, mungkinlah benda tu tak stabil. Sebab semalamnya kita orang ada buat kerja-kerja pembersihan dekat dalam bilik ni. Kita buat vacuum, mungkin tak stabil lah. So aku fikir memang silap akulah letak benda tu tak stabil. Okay, tak apa. So aku baca cerita tu sampai habis. Bila dah habis benda semua, so aku dah nak tutup lah aku punya laptop benda semua kan. Nak tutup lampu apa semua. So bila aku nak bangun daripada kursi aku ni, tak semena-mena buku macam ada risalah Yasin, risalah Yasin, Mukaddam anak aku ni aku letak dekat satu sudut kat situ. Tiba-tiba jatuh. Kalau korang tengok kedudukan dia guys, takkan boleh jatuh lah. Selain daripada orang ambil benda turunkan ke bawah. Dan yang paling best lagi, Al-Quran isteri aku tegak berdiri kat situ, seolah-olah seperti tak disentuh. Dan aku pun macam think positif juga. Mungkin silap aku, ada tempat yang aku mungkin benda tak stabil dan benda tu jatuh. Aku pun ambil semula sambil selawat Nabi, sambil baca apa yang patut, aku letak balik, susun elok-elok balik. Dan aku ambil wuduk, aku solat. Dan macam yang aku cerita pada awal tadi, aku solat waktu tu, aku rasa seperti belakang aku seperti ada jemaah yang ikut lah. Aku tak ambil pusing sangat benda tu. Mungkin dia pun Islam sama dengan aku, dia nak solat sama dengan aku, biarlah kan, asalkan dia tak mengganggu anak isteri aku, tu dah cukup, syukurlah kan. Dia pun makhluk Allah, so kau nak cakap apa kan. So begitulah. So guys, itulah dia pengalaman aku. Nak kata gangguan bukan gangguan lah, dia macam mana pengalaman lah. Kita cakap dia pengalaman je lah kan. Mungkin ada orang kata apa,
istilah saintifiknya kat situ lah, ataupun mungkin ada pencerahan saintifiknya kat situ. Mungkin angin ke yang ketuk tikap ni, mungkin angin kipas aku yang kuat menolak, mungkin aku punya ampaian tu tak stable jatuh, ialah mungkin kesilapan aku sendiri kan. Mungkin ataupun yang aku dengar suara daripada telinga, daripada bisikan tu mungkin adalah daripada orang kata apa ialah fantasi aku, mungkin aku masa tu ketakutan ke, overthinking ke apa kan. Tapi itulah dia pengalaman sepanjang aku berkecimpung berkecimpung dalam bidang buat posting kisah-kisah seram ni lah. Okay. Dan ada juga orang cakap aku ni, ni fantasi kau je buatnya. Sebenarnya kalau aku cakap pengalaman seram atau kisah seram yang daripada aku sendiri tu memang pengalaman yang aku lalui sendiri. Dan yang lain-lain tu adalah kisah yang dihantar oleh subscribers. Dan ada juga kisah yang aku ambil daripada blog Arkib Angka Negara dan juga buku bergenre seram daripada Dr. Kamarul Arifin, iaitu Ghost Hospital lah. Niat aku tak ada lain, niat aku hanyalah untuk menyampaikan cerita. Dan moga-moga daripada cerita yang aku sampaikan tu dapat memberi sedikit pengajaran ataupun moral value kepada orang yang menonton video aku. Aku harap-harap dapat buat macam itulah kan. Dan niat aku bukanlah nak menakut-nakutkan ataupun nak tak ada niat lain lah guys. Just macam nak bercerita je dengan korang. Tu je. Nak bercerita, nak menyampaikan. Mungkin korang selalu dengar cerita-cerita yang macam gini. Mungkin korang belum dengar daripada yang cerita-cerita yang macam gini kan. Perspektif yang lain lah. Macam itulah orang kata. Memang ramai pembina-pembina konten seram dalam YouTube ni. Tapi inilah yang orang kata variety kan. Mungkin dah selalu sangat tengok dia ni pula, tengok ni. Macam itulah kan. Dan aku adalah salah seorangnya lah. Okey, itulah dia pengalaman sepanjang aku buat konten-konten seram. Siapa kata buat konten seram senang? Try lah. So aku rasa itu saja guys untuk malam ni. Aku harap korang enjoy lah dengan cerita-cerita aku yang aku sampaikan tadi lah. Dan pada korang yang nak berkongsi cerita, korang boleh tengok dekat description box ataupun dekat bawah ni pun aku ada sediakan aku punya social media semua. Senang je, korang follow je aku punya social media tu, and then DM dekat aku cerita-cerita seram korang tu. InsyaAllah aku akan bacakan. Ataupun lagi satu, korang boleh emailkan kepada aku di acapsitukancerita@gmail.com. Tuliskan kisah-kisah seram korang, hantarkan kepada aku. Dan jangan lupa, korang pun dijemput untuk join bilik seram Situkan Cerita. Kat dalam tu pun korang boleh share cerita pada aku. Hantar voice chat kan. Kalau malas nak menaik kan, hantar je voice chat. InsyaAllah aku dengar, nanti aku akan cerita juga cerita-cerita korang tu. Okay? Okay, aku harap kita boleh jumpa lagi di next coming video. Dan aku doakan korang sentiasa sihat dan sentiasa gembira di samping keluarga. Stay safe guys. Jaga diri korang. Dan aku ucapkan selamat malam. Assalamualaikum. #.